Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kelas kali ni is untuk korang buat section BB. So, for section BB ni, daripada floor plan yang awak ada itu, awak tengok section BB ni dia akan cut ke arah sini. Ada direction dia dalam floor plan tu. So, you rotate kan dia untuk menghala ke atas. Alright, jadi macam ni. Okay, then first rotate your plan bagi jadi keadaan macam ni. Bila A, B, C menghala ke bawah. And then daripada situ you tarik point XL untuk buat reference line. Alright, XL for reference line. And then lepas ada reference line, you tukarlah reference line tu tukar jadi color grid line, which is mesh prop je dia. And then after that you buat line level sama macam yang you dah ada sebelum ni untuk section AA yang you dah siapkan ni. You copy je. Alright, copy. And then letaklah korang punya dimension. Terus copy, letak dimension yang dah ada. Okay, bila dah dapat dimension, you boleh buat slab yang paling bawah dulu, which is yang ni size dia 150 lah, 100 atau 150 lah. Okay, and then you buat lah ini sampai ke sini. Okay, alright, then betulkan dia, keluarkan dia 75, keluarkan dia 75. And then you lepas siap slab, you boleh tambah ground beam. Ground beam pun size sama juga 150, 600. Okay, so letak je dulu ground beam. Ground beam ada kat sini. Di ground beam tu akan ada kat dia punya grid yang ada huruf kan. Alright, so lepas siap ground beam, ni untuk buat slab, you gunalah colour yang you memang dah guna untuk slab. So kalau saya akan colour balik dia warna biru gelap lah. Ni just for untuk senangkan awak buat kerja lah, bagi sama je semua drawing yang awak guna ni kan. And then after buat ground beam, you naik wall untuk toilet. So kalau you refer you punya drawing tadi, you boleh masukkan attach section BB. Okay, you boleh letak sini je. Alright, section BB ni you boleh fit kan, select je dia and fit kan dia. Alright, bila dah jadi macam ni, ni akan nampak lah drawing tu macam mana. And then you tarik lah, tengok di drawing tinggi dia 1500. So you buat lah dulu 1500 rectangle, ataupun you senang offset lah, offset 1500. Okay, and then you akan jumpa tingkap 600. Dia offset lagi, offset 600. And then daripada sini, line paling atas ni dia 600 juga beam, offset juga 600 daripada beam ni. Alright, so boleh buat. Okay, naik. Ni untuk wall you gunalah colour yang sesuai untuk wall you, sama macam colour yang sebelum ni yang you guna. Alright, so lepas buat wall,
You buat area tingkap 600, area wall lagi 600. Just betulkan. And then this is untuk beam. Alright. And then you select lah color tu balik, remesh the color. So untuk color ni, untuk tingkap ke, you boleh refer you punya drawing section AA yang you dah buat. You gunakan balik je color yang dah ada. Ni warna putih, letak warna putih. And then yang ni frame tingkap, you boleh guna je balik, copy, and then letak kat sini. Alright, so lepas copy, buat tingkap macam yang saya ajar untuk kelas sebelum ni. Untuk tingkap ni you boleh tebalkan, tapi kalau yang dah ada boleh je copy, which is yang ambil je, and then mesh prop. Okay, so lepas siap yang ni, you dah settle satu dinding, and then akan ada satu lagi dinding which is dinding toilet. Semua ni akan sama di line level yang sama, which is 2100 lah ketinggian dia. And untuk itu you guys follow lah. Yang ni atas grid B, yang ni atas grid C. So boleh copy je dua ni, letak atas grid B. Okay, ini atas grid C. So boleh copy je lah dia punya grid daripada atas ni turun ke bawah. Alright, untuk reference. And then untuk pintu you boleh copy juga, letak je macam ni, and then dapat pintu toilet. So you refer balik drawing macam mana allocate pintu toilet, macam ni je. And then kalau kat sini pula dia akan ada drop 50 untuk toilet. So you need to cut, buat polyline PL, and then turun 50, pergi ke sini. Alright, so ini copy. Okay, turun 150, sama. And then yang ni crop lah, trim, mesh properties. Alright, so kalau tengok yang dalam drawing pun memang dia akan drop turun. So ni pun ada akan drop turun. So dalam drawing kat sini trim. Alright, trim je drawing ni. Okay, so sekarang dah settle untuk bahagian bawah. And then lepas settle yang bahagian bawah, you buat juga. Okay, yang ni pintu sama juga, copy je, letak ke sebelah. Alright, so untuk you tahu macam mana nak buat benda yang kat dalam ni, you boleh guna XL juga untuk buat reference. So yang kat sini akan ke depan sikit, and then ada pintu. So you boleh XL, okay, macam ni, XL, macam ni, XL, and then ni pun XL. Alright, so untuk dua ni bahagian pintu lah. So akan ada dinding, akan ada pintu setinggi 2100, same level. So you boleh buat rectangle untuk pintu. So for this pintu sama juga macam pintu yang ni, refer drawing. Basically saya just buat input dia untuk nampak pintu macam ni lah, sebab untuk dapatkan bukaan. And then pintu dia ni kalau you dapat tengok daripada sini, offset lah untuk pintu 50, frame pintu
and then trim to alright. Okay, settle pintu. And then copy lah pintu ni colour sama yang macam tingkap ni. Alright. And then buat dia punya detail bukaan dia. Match prop juga dengan pintu yang dah sedia ada tu. Okay, so sekarang settle untuk bahagian pintu. So sini akan ada bukaan lain, which is kalau tengok dalam floor plan, area untuk masuk ke dapur. Sini gap 900, sama juga gap dia. Okay, so settle bahagian pintu, bahagian rupa dalam. Kita tengok bahagian rupa dalam dah settle. And then untuk bahagian luar akan ada bahagian tangga, and then bahagian kolom porch. So dari situ you just ambil, buat XL sekali lagi, ataupun you boleh tengok dimension kat sini, which is 250 je, ada 4 biji. So you boleh copy je. XL lah semua. Okay, so kat sini kalau you perhatikan dalam drawing, dia akan duduk betul-betul atas line level dia punya slab. So you boleh buat slab dulu, buat je rectangle, buat je panjang macam mana pun, and then you betulkan lah, bagi dia sama rata dengan yang ni. Alright, sekarang settle untuk slab, and then you boleh buat tangga. Copy je. Okay, so sekarang you boleh buat bajet untuk tangga, which is you tukarlah colour yang macam mana you nak guna untuk tangga. Tangga ni ikut lebar dia, and then akan turun 150, 150, 150. Okay, so sebab 600 bagi 4, so 150 lah setiap satu anak tangga. And then kat sini tinggi dia, oh lama saya tak letak, nanti saya akan update. Okay, rectangle, buat je ni naik offset lagi 300. Okay, ni untuk line, and then yang ni pula akan naik setinggi 2100. Saya akan go same level dengan pintu. Okay, so settle bahagian ni. Alright, then you boleh teruskan untuk buat yang ni 600. Okay, offset 600.
Okey. So bila offset 600 dia akan ada 50 juga, sama juga sebab 50 tu is frame. So frame tu you boleh guna frame tingkap ke, sebab semua ni sama je dia punya dimension. Nanti you just mesh prop je lah. Alright. So sekarang kita akan sambung untuk bumbung dulu. So bumbung sama juga, yang ni dimension untuk ceiling sama juga, dia akan turun 225. Okay, dia akan turun 250. You just buat je line for roof rafter. Okay, sepanjang ni tinggi mana you nak, which is offset 150. So daripada yang ni turunkan dia. Okay, betul kan, jadi 150. And then akan naik beam dia, akan naik apa ni, wall, untuk brick wall sebagai tahan macam rumah kan, bumbung ada brick wall lagi kat atas kan. So akan naik, yang ni akan naik dimension dia 1500, which is 1500 daripada level roof beam. Offset 1500. Okay, so bila you dah update ni, you boleh dapatkan dia punya height dia, total height yang akan nampak ni bila dipotong lah. Sebab nanti dia akan lagi naik, sebab sekarang you potong section kat depan ni, so bumbung tu still lagi naik ke depan ni. Okay, so sini kalau drawing you boleh tambah dotted line lah untuk bentuk bumbung ni. Okay, so for now macam sebelum ni, you just buat dulu ceiling, which is guna polyline, copy dia, offset 250, and then offset lagi 25 ataupun 20 untuk ceiling. And then tukarlah guna color yang sama dengan section AA yang you buat itu for ceiling. So untuk ceiling, you boleh trimkan terus, okay, untuk dapatkan bahagian ceiling lah. And then untuk bumbung, because this is the puncak untuk roof tu, so untuk dapatkan roof dia akan ada detailing lah, which is bumbung punya cut tu dah 30, and then ada potongan untuk kayu tu pula dalam 50. Sama tebal je, saya buat dengan dia punya tingkap ni, tingkap punya frame. So you just offset dulu untuk bumbung, you buat je polyline, offset 30 untuk tebal bumbung, offset lagi 50 untuk potongan dia, and then dia punya color of slab tu akan ada kat sini. Alright, and then you just copy je daripada tingkap yang dah ada untuk tebal potongan dia. Okay, so sekarang kalau you refer drawing akan ada offset ni. This is the offset yang saya letak kat sini, patutnya akan ada lagi banyak. So ni potongan daripada sebelah yang melintang lagi, dia punya bertentangan kan, so akan nampak lah line roof tu. Daripada sini yang kita potong untuk section AA, dia tak akan nampak. Tapi kalau potong daripada sini akan nampak lah satu rafter tu daripada atas. So jarak antara satu rafter tu between 550 je. So you boleh guna yang sama 550. Tapi untuk yang detail kecil ni, ini sama juga
dia boleh guna 125 ataupun 150 lah. Saya ni saya guna 125. Alright. So untuk dapatkan dalam drawing, dia akan rapat dengan dinding satu, and then bawa gerak 550. So you buat je satu angle, potongan dia 125, 50. Macam ni you boleh rotate lah. Okay. So sama juga bahagian bawah pun copy, and then you boleh buat bahagian kayu. Alright. So this is the level of kayu tadi. You boleh groupkan, sebab bahagian kayu ni dia satu je, you boleh copy. So macam ni kan, copy je 550 gap dia. So daripada sini copy ke depan. Okay, and then move 550. Okay, so ini pula boleh copy. Okay, so dia akan copy sebanyak 1, 2, 3, 4 sahaja untuk ketinggian tu. 1, 2, 3, 4. So yang ni dah ketinggian dia berbeza, which is ketinggian dia ni akan drop sebanyak 300. Okay, dia akan drop sebanyak 300. So daripada situ offset 300. Okay, so daripada 300 ni you buat you punya roof tadi, offset 30 untuk tebal roof, and then bawah benda ni. So you boleh ungroup balik yang mana yang dah terlepas ni. UNG group set. And then you copy je lah, move dia kat bawah, move kat bawah. Okay, so you boleh groupkan balik, copy lagi untuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 3 kali copy. And also bila yang ni pula dia akan turun lagi 625. So kat sini akan ada sama juga wall macam yang ni. Setiap ni akan ada wall. So you boleh copy je wall ni, letak kat area awak punya beam tadi. Okay, section BB ni dia panjang sikit pada proses yang sebelum ni. Okay, so lepas siap bahagian yang ni, dia akan tengok kat sini bumbung ni dia akan berakhir di yang paling tinggi, which is bumbung bawah ni akan berakhir kat yang raster yang paling tinggi. So you boleh cut terus ataupun extend dia lah. Kalau belum yang you buat tu pendek, kalau you panjang you boleh trim lah. And then daripada atas ni pula, macam mana you nak tahu dia punya tinggi tu berapa, you kena refer you punya roof level. So this one should be, you patut copy juga, kan semua dah ada roof plan kan. So daripada roof plan tadi you patut rotate juga. Okay, and then tak ada sini. Okay, so daripada sini, okay, so bila you dah rotate bahagian bumbung tadi, you boleh tengok bumbung ni kat mana berakhir dia. So you boleh XL untuk dapatkan dia punya reference line lah. Okay, so reference line dia kat sini. So you boleh trim bumbung you, dapatlah dia punya bumbung tu akan berakhir kat sini.
So macam ni kalau you tengok bumbung tu berakhir, and then ada bahagian tebal ni untuk tutup lah, which is kayu. So you boleh copy je ataupun buat bentuk sama macam ni, move. Alright, dapatlah bumbung yang ni. And then untuk bumbung atas ni juga you boleh copy juga, buat XL juga, dapatkan bumbung tu kat mana dia berakhir. Okay, dia akan akhir kat sini. You boleh betul. Okay, betul. Okay, you boleh potong macam ni. So basically gunalah basic untuk potong guna trim. Command dia TR and then double space. Okay, so sama juga untuk bahagian tepi bumbung, macam mana dia habis. You boleh guna command SL tadi untuk reference lah, kat mana bumbung tu akan berakhir. SL. So semua ni akan ada. Okay, sini you dapat ending belakang ni. So kalau you tak sampai, you guna command extend, which is EX, and then double space. So ni you boleh buat je lah line dia. Okay, yang ni copy. Which kalau you tengok drawing ni, akan ada line macam ni. Okay, sama juga kat bahagian tepi akan ada satu line yang tutup, which is ketebalan dia guna sama yang macam yang atas yang saya tunjuk tadi. So you boleh copy dia, command CO, copy, ataupun CP. Alright, and then ni bahagian dia. Okay, untuk bahagian bumbung dah dapat. So ni kalau you tengok drawing ni akan ada dua lagi. You copy je lah, dua biji. Copy dua ni. So ambil pick point, point to point, okay, untuk bagi dia accurate. Kalau tak, you akan lari lah dia punya point ni. And then untuk bahagian depan ni juga you boleh tengok sini dia akan turun 625, and then ada bumbung. So you offset 625, offset 625. Okay, tarik bahagian bumbung, then offset dia 30 untuk ketebalan bumbung. So you boleh copy. Okay, so untuk dapatkan semua ni, you memang kena selalu refer, telekan dengan drawing yang saya bagi tu lah. So you kena masukkan juga dalam AutoCAD tu untuk senang for your reference. So bumbung ni dia akan bercantum dengan brick wall, which is brick wall di dekat dengan pintu. So brick wall pintu ni bumbung ni akan berakhir kat situ. You kena extend lah. Yang ni pun akan berakhir dengan yang saya guna XL tadi. Alright. So sini baru untuk dapatkan dia punya bentuk kat mana bumbung tu akan berakhir lah. Okay, sama juga yang ni, di hujung bumbung akan ada penutup dia. Okay, so penutup bumbung ni kalau ikut dia punya spesifik, orang just panggil fascia board lah. Akan letak kat depan, akan tutup lah untuk bagi nampak bumbung tu kemas. Okay, so bila you refer drawing lagi, okay macam ni, saya akan tutup lah kat bahagian depan. So kalau you tengok macam yang saya buat drawing ni guna different type of colour, sebab colour ni saya differentiate dia punya ketebalan lah. So nanti you guys boleh guna dia punya thickness sendiri, dia punya colour
layer color sendiri. Sama macam yang you buat section AA tu lah. So selalunya saya buat je dulu, and then after saya dah siap baru saya mesh prop. Ikut keselesaan lah bila awak tengah buat drawing kan. Okay, yang ni pula dia akan turun sebanyak 465. So untuk dimension yang ni you boleh guna 400. Okay. So dia akan turun 400. Macam mana drawing dia? Okay, yang ni sambung aja. Alright, you boleh buat ni, copy, sambung je dengan yang ni. Alright, sebab dia akan sama level. So depan sekali boleh letak dia fast yang buat tadi, boleh tutup, and then bahagian roof sini you boleh copy balik jarak dia 550. So yang ni ungroup dulu. Okay, so boleh group balik. Copy. Ni boleh delete. So copy lah, dapatkan dia punya dimension yang sepatutnya. Okay, so drawing akan jadi macam ni. And then untuk bahagian bawah ni dia akan ada tebalan dia, you extend je lah sampai 465, which is kat sini. You follow dia punya line level tu. So untuk buat section dia akan tricky lah sikit, sebab ada certain view section dia simple, certain view section dia susah. So yang ni akan ada beam ke atas. Alright, dah dapat area beam. And then kalau untuk tengok warna kelabu ni, this is bumbung yang lebih daripada belakang. So dia akan turun, you boleh buat around 250 lah. Online 250. And then you gunalah colour yang paling nipis yang you buat, which is layer style awak punya sendiri. And then kat sini akan tutup dengan louvers. So basically this is louvers. You boleh je buat petak, rectangle. And then guna colour offset 50. And then you boleh buat louvers. So for louvers macam contoh macam ni tak ada dimension, and then dia macam susah. Macam saya ajar sebelum ni untuk dimension, benda yang macam tu you just trace je daripada drawing yang dah ada ni. Tapi make sure you punya skill drawing tu tepat lah. So first you dapatkan size A3 daripada you punya title block tu, sebab drawing you memang size A3. So you insert, attach, dapatkan drawing, open.
And then you boleh masukkan. Okay. So bila jadi macam ni, you boleh fade kan drawing tu. Okay, so untuk yang ni you tulis je lah, buat rectangle atas dia, and then offset 50, you buat je lah polyline ataupun rectangle, tak kisah, ikut kesesuaian yang you boleh guna, cara yang you rasa paling cepat lah. Sebab AutoCAD ni dia bukannya you kena ikut macam sebiji apa yang command yang saya ajar. Awak boleh guna sendiri apa yang awak selesa and awak cepat untuk buat. Sebab this is just macam lukis manual tapi lukis guna komputer. So setiap orang ada cara kan. So you boleh gunalah macam mana pun. Alright. So bila dapat, you just copy. Okay. Masukkan dalam drawing tadi. Alright. So kalau nampak macam bahagian ni lari, mungkin scale drawing awak yang awak masukkan tadi tak tepat lah, salah lah. So you boleh betulkan balik kat sini. Actual size drawing is when you buat drawing ni lah. Tapi yang you tulis tadi tak semestinya dia tepat. Macam ni ada lari kan. You boleh betulkan je lah. Sebab untuk coursework ni is learning untuk buat drawing. Untuk you mahir penggunaan AutoCAD. So basically ada certain tu tak adalah you kena exactly sama. Sebab dalam drawing ni, contohlah shilling, ketebalan dia ada yang 20, ada yang 25. So basically, kalau saya tak buat dia punya dimension berapa tebal shilling kat sini ni, guna je lah. Sebab dalam spec pun tak ada, saya tak tulis. Alright, so basically untuk drawing section BB, tinggal, okay, button last sekali. So untuk button ni, you dah buat dalam section AA. So saya rasa you guys boleh copy balik je dia punya button. Dengan sebab dia punya dimension tu sama je. Dimension and dia punya jarak. So you boleh copy je balik. Alright. So the drawing, okay, yang tinggal okay, macam interior dalam ni. So basically saya buat petak 300-300 ni which is size style lah. Mostly 300. And then kalau you boleh macam ni. Okay, so untuk sanitary ware macam WC, Sinki and untuk apa ni, shower, you boleh download kat CAD block je lah. You tulis je AutoCAD block untuk sanitary ware, nanti akan keluar. Ataupun you nak trace biji macam dalam drawing pun, macam tadi lah saya ajar, boleh trace je lah. Tapi untuk size ni, ketinggian dia akan naik setinggi 1500 lah for toilet punya tile. So you boleh letak dalam you punya drawing ni. And then kemaskanlah dengan sanitary ware yang ada tadi. So untuk section BB itu je lah. And then hatching you buat je lah, follow apa yang ada dalam ni. Untuk footing pun saya dah ajar sebelum ni.
Okay, so hope you guys boleh buat dengan elok. Kalau tak faham, boleh tanya saya lah. Bye, selamat mencuba.